Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan warga Maya sekalian, keadaan cuaca di Tangkak ketika ini agak kurang baik kerana hujan lebat sejak tadi. Diharapkan kalian kita terus berada dalam keadaan baik dan sempurna. Program ini tetap diteruskan walaupun cuaca tidak begitu mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu secara maya menerusi aplikasi Google Meet dan YouTube Live kepada semua hadirin. Sedikit makluman mesra yang ingin saya kongsikan di sini. Hadirin yang bersama-sama dalam pautan Google Meet diminta menutup mikrofon sepanjang program ini berlangsung. Tiada komunikasi dua hala. Kamera pada telefon hendaklah dibuka bagi tujuan dokumentasi. Link kehadiran disediakan di ruangan chat sebelum berakhirnya acara. Hadirin dan hadirat sekalian, saya Cikgu Mas Nurliza binti Osman bersama rakan moderator iaitu Cikgu Suziwana binti Osman akan menyediakan pengacaraan program webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia pada petang ini. Turut berganding bahu menjayakan program secara langsung ini ialah jawatan kuasa yang terlibat, iaitu Jawatan Kuasa Teknikal dan ICT yang diketuai oleh Cikgu Muhammad Azim bin Muhammad Kamal, Ustaz Zulhazmi bin Abdul Wahab, Pembimbing Imam Muda Muhammad Nu'man bin Muhammad Azmi sebagai pembaca doa. Jawatan Kuasa Tayangan Gimik diketuai oleh Cikgu Rabiha binti Saleh. Penyediaan video ucapan diketuai oleh Cikgu Naimah binti Ahmadi. Penyediaan video pertandingan diketuai oleh Cikgu Nadiha binti Muhammad Khalid. Penyediaan video keputusan pertandingan diketuai oleh Cikgu Haji Muhammad Hanafiah bin Muhammad Yusof. Tidak ketinggalan juga kepada semua guru sekolah kebangsaan Ledang yang bertugas sebagai nadi penggerak program webinar Cuti-Cuti Malaysia ini. Hadirin maya yang disantuni, berikut ialah atur cara majlis pada petang ini iaitu: pertama, pembuka kata oleh Cikgu Mas Nurliza binti Osman dan Cikgu Suziwana binti Osman, moderator dan pengacara majlis. Kedua, bacaan doa oleh adik Muhammad Nu'man bin Muhammad Azmi, Imam Muda Sekolah Kebangsaan Ledang. Ketiga, persembahan tayangan gimik. Keempat, ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Cikgu Hajah Siti Sularmi binti Muhammad Zubir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ledang. Kelima, ucapan perasmian oleh Yang Berusaha Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkak. Keenam, tayangan video pertandingan. Ketujuh, tayangan video ulasan pertandingan. Ke-8, pengumuman pertandingan video dan moderator cilik terbaik. Ke-9, webinar SOP pelancongan oleh Majlis Kebudayaan Daerah Tangkak. Ke-10, penutup majlis oleh juruacara. Semoga hadirin sekalian setia bersama kami sehingga ke akhir acara. Sekian harap maklum dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jajaran mengkudu berbias ke semua di celah angsana di tanah Jawa. Pemanis kata pembuka bicara, di alam maya kita bersua. Enaknya juadah masakan putri rupawan asalnya pekan. Majlis maya bertambah seri. Kehadiran tuan kami raikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan tangkap perkasa, salam galvanizing transformation
dan salam GT5. Yang berusaha, Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkak. Yang berusaha, Cikgu Hajar Rofiah binti Muhammad, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Yang berusaha, Cikgu Hajar Siti Sularmi binti Muhammad Zubir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ledang. Yang berusaha, Cikgu Muhammad Izzuddin bin Muhammad Shah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Negeri Sembilan, dan Cikgu Saidi bin Sulaiman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cenderah Jasin Melaka. Yang berusaha, Penolong PPD Pembangunan Bakat Murid dan Sumber Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Yang dihormati Tuan Haji Zainuddin bin Haji Sahir, Ahli Jawatan Kuasa Majlis Kebudayaan Daerah Tangkak dan Unit Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Tangkak selaku panel jemputan webinar. Yang dihormati Cikgu Khairul Hizam bin Hassan, Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Ledang, guru-guru penolong kanan, para hakim yang bijak bistari, Ahli Jawatan Kuasa Program Webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia, pengetua dan guru-guru besar, guru-guru, para peserta pertandingan video dan model cilik terbaik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian yang mengikuti webinar ini menerusi aplikasi Google Meet dan YouTube Live. Cikgu Suzy on mic. Selamat datang secara maya ke program webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia tahun 2021. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana berkat limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersiaran secara maya bagi mewarnai program webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia iaitu Johor, Melaka dan Negeri Sembilan dengan tema Kenali Malaysia. Antara tujuan webinar ini diadakan adalah memberi idea-idea kepada murid dan masyarakat untuk mencari tempat-tempat menarik di Malaysia, amnya, dan di 3 buah negeri khususnya. Secara tidak langsung, murid-murid akan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tempat-tempat menarik dan bersejarah di samping dapat melancong secara maya dan juga mengenali budaya serta adat Islam yang terdapat di Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, majlis berbesar hati mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad bagi mengimarahkan majlis yang penuh bermakna ini. Tambak Johor Tanjung Puteri, terima kasih datang menyeri. Majlis turut merakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih atas kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian pada hari ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Hadirin yang dimuliakan, bagi memohon keberkatan majlis pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa yang akan dipimpin dan dilafazkan oleh adik Muhammad Nokman bin Muhammad Azmi, Imam Muda Sekolah Kebangsaan Ledang. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar
wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, seterusnya, dosa muslimin dan muslimat seluruhnya. Ya Allah, berkatilah program kami pada hari ini, webinar cuti-cuti Malaysia 2021 bersama 3 buah sekolah yang mewakili 3 buah negeri di Malaysia, peringkat kebangsaan. Ya Allah, ya Alim, jadikanlah program Maya ini sebagai satu pengkongsian pintar yang mampu memupuk jalinan mahabbah antara kami untuk berkongsi maklumat-maklumat yang tersirat serta pengetahuan-pengetahuan yang tersurat tentang negeri-negeri yang terlibat. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami semangat untuk ingin tahu, mengenali dan mempelajari sesuatu yang baharu dan terus mendalaminya agar kami tidak buta dalam mengenal kepelbagaian budaya dan adat resam serta keindahan Malaysia, negara tercinta. Ya Allah, Tuhan yang maha melimpah rahmatnya, kami pohonkan agar aktiviti-aktiviti yang terangkum dalam program pada hari ini mampu membibit rasa kecintaan kami terhadap keindahan tempat dan keunikan budaya 3 negeri yang berkolaborasi. Kami pohonkan agar program pada hari ini juga dapat memberi manfaat yang besar terhadap diri kami, masyarakat serta negeri dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau rahmatilah diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami. Engkau lindungilah kami semua dari segala musibah. Peliharalah iman dan takwa kami, kesihatan dan keselamatan kami. Engkau jauhilah diri kami, ahli keluarga kami, saudara mara kami, warga sekolah kami, warga pendidikan kami dan seluruh masyarakat kami daripada COVID-19 ini. Ya Allah, Engkau angkatlah ya Allah virus ini jauh dari muka bumi ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Muhammad Nu'man bin Muhammad Azmi atas bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita sentiasa dalam perkenannya jua, insya-Allah. Melayangkan pandangan barang selintas, melabuhkan perhatian barang sejenak, memerhatikan dengan hati yang terbetik, melihat panorama SK Ledang mendamaikan jiwa. Jom kita saksikan.
Demikianlah tadi persembahan tayangan gimmick yang sangat menarik hasil sentingan dan garapan oleh Cikgu Rabiah binti Saleh, GPK Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Ledang. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Puan memberi ucapan, kata Alwan pemanis kalam. Sebagai pembuka tirai persada ucapan, majlis dengan hormat mesenya mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Hajah Siti Sularmi binti Muhammad Zubir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ledang untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan tangkap perkasa, salam galvanizing transformation dan salam GT5. Yang berusaha Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkap. Yang berusaha Cikgu Hajah Ropiah binti Muhammad, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap. Yang berusaha Cikgu Mat Izzuddin bin Maksah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Negeri Sembilan, dan Cikgu Saidi bin Sulaiman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cenderah Melaka. Yang dihormati Tuan Haji Zainuddin bin Haji Sahir, Ahli Jawatankuasa Majlis Kebudayaan Daerah Tangkap dan Unit Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Tangkap selaku panel jemputan webinar Cuti-Cuti Malaysia. Yang dihormati penolong PPD Pembangunan Bakat Murid dan Sumber Teknologi Pendidikan PPD Tangkap. Yang dihormati Encik Hairul Hizam bin Hassan yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Ledang, guru-guru penolong kanan, para hakim yang bijak bestari, ahli jawatankuasa program webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia, guru-guru, para peserta pertandingan video dan moderator cilik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian yang mengikuti webinar ini menerusi aplikasi Google Meet dan YouTube Live. Syukur Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun secara maya dalam program webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia. Setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih atas kebersamaan Yang Berusaha Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkap bagi merasmikan program pada hari ini. Hadirin yang dihormati, antara tujuan webinar ini diadakan adalah supaya murid-murid dapat mengenali budaya dan adat resam yang terdapat di Malaysia secara norma baharu, di samping mendapatkan markah murid di peringkat kebangsaan dalam PAJSK. Sebagai menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam PGB berkarya, Sekolah Kebangsaan Ledang telah menganjurkan webinar ini asalnya bersama 4 buah sekolah di Malaysia. Namun atas kekangan semasa, hanya 2 buah sekolah saja yang setia dan kekal untuk bersama-sama, iaitu SK Pasir Panjang Port Dickson Negeri Sembilan dan SK Cenderah Jasin Melaka. Tahniah dan terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan guru-guru penolong kanan co-curriculum bagi kedua-dua buah sekolah yang terlibat. Hadirin yang dihormati, antara pengisian program ini ialah pertandingan video dan moderator cilik terbaik serta webinar SOP percutian bersama ahli jawatankuasa Majlis Kebudayaan Daerah Tangkap dan Unit Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Tangkap. Tentunya pelbagai pengalaman dirasai oleh guru-guru dan para peserta dalam menghasilkan video pertandingan Cuti-Cuti Malaysia ini. Semoga menjadi titik tolak dan kenangan manis kepada guru dan murid dalam alam pendidikan.
Sejujurnya, semangat kebersamaan guru, murid dan ibu bapa sangat penting dalam menjayakan webinar Cuti-Cuti Malaysia ini. Semoga program seumpama ini berjaya meningkatkan pengetahuan semua murid dalam mengenali tempat-tempat menarik, adat resam dan budaya masyarakat Malaysia walaupun secara maya. Akhirnya, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua sekolah yang terlibat, ahli jawatankuasa webinar serta semua pihak yang turut serta menjayakan program PGB berkarya ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya sampaikan serangkap pantun. Cerana kesumba indah melati, cantik tersemat dambaan putri, hasil dicapai sepenuh hati, generasi hebat bijak bestari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Cikgu Hajar Siti Sularni binti Muhammad Zubair, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ledang, atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Tenun benang menjadi sari di atas papan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Hadirin maya sekalian, tak lengkap majlis tanpa ucapannya. Justru Majlis Gelar Hormat Takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Muhammad Hanafi bin Saman, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkak, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan webinar Cuti-Cuti Malaysia tahun 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendidikan Pangkat Perkasa, salam Galvanizing Transformation DT5. Yang berusaha Cikgu Ropiah binti Muhammad, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Yang berusaha Cikgu Hajar Siti Sularni binti Muhammad Zubair, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ledang. Yang berusaha Cikgu Muhammad Izzuddin bin Muhammad Shah, Guru Besar SK Pasir Panjang Negeri Sembilan. Dan Cikgu Saidi bin Sulaiman, Guru Besar SK Cenderah Melaka. Yang dihormati Tuan Haji Zainuddin bin Haji Sahir, Ahli Jawatankuasa Majlis Kebudayaan Daerah Tangkak dan Unit Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Daerah Tangkak selaku panel jemputan webinar. Yang dihormati Penolong PPD Pembangunan Murid, yang dihormati Penolong PPD Pembangunan Bakat Murid dan Sumber Teknologi Pendidikan PPD Tangkak, yang dihormati Encik Hairul Nizam bin Hassan, yang di-Petua PIBG SK Ledang, guru-guru penolong kanan, para hakim yang bijak bistari, ahli jawatankuasa program webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia. Guru-guru, para peserta pertandingan video dan moderator cilik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian yang mengikuti webinar ini menerusi aplikasi Google Meet dan YouTube Live. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah berkat dan keizinan daripadanya, dapatlah kita bersama-sama dalam majlis perasmian webinar Cuti-Cuti Malaysia yang diadakan buat julung-julung kalinya, yang mana dilaksanakan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan YouTube Live sebagai medan pertemuan maya kita dewasa ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Hajar Siti Sularni, Guru Besar SK Ledang, selaku tuan rumah serta barisan jawatankuasa kerja webinar Cuti-Cuti Malaysia yang telah berjaya menganjurkan program seperti ini. Tak lupa ucapan sabas dan tahniah diucapkan kepada unit core curriculum SK Ledang yang diterajui oleh Cikgu Rabiah binti Saleh, GPK core curriculum, atas cetusan idea serta semua jawatankuasa pelaksana yang begitu komited dalam menjayakan penganjuran program ini yang sememangnya sangat signifikan dengan keperluan pendidikan anak-anak pada masa ini. Webinar Cuti-Cuti Malaysia ini yang difahamkan disertai juga rakan-rakan daripada beberapa buah sekolah di Malaysia, iaitu dari Melaka dan Negeri Sembilan.
Terima kasih atas pelibatan rakan-rakan guru besar dari SK Pasir Panjang Prodiksen Negeri Sembilan dan SK Cenderah Jasin Melaka serta barisan GPK dan guru-gurunya yang telah memberikan komitmen yang baik dalam menjayakan program ini. Saya percaya dengan pelaksanaan program ini, kita akan dapat memberikan galakan dan sokongan dalam memperkasa dan memperkukuh pengetahuan di samping menyemai perasaan cinta dan bangga akan budaya negeri kelahiran anak-anak khasnya dan sudah pasti menyemai semangat patriotik terhadap negara yang kita cinta. Dengan keterlibatan rakan-rakan guru daripada beberapa buah sekolah di Malaysia, dapatlah kita menjalani silaturahim dan kebersamaan walaupun secara maya. Beginilah kaedah yang dapat kita laksanakan demi kelangsungan pendidikan anak-anak pada masa kita berhadapan dengan pandemik ini. Justru hubungan kerjasama yang terjalin ini diharapkan akan dapat menggiatkan lagi usaha untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman murid-murid terutama dalam mengenali dan menghayati estetika dan keunikan budaya kita. Hadirin sekalian, memetik kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat. Semoga usaha ini akan dapat diteruskan dan sentiasa ditambah baik pada masa akan datang agar inisiatif yang dilaksanakan ini tidak henti setakat ini. Diharapkan seusai program ini nanti satu refleksi kendiri dan perbincangan dapat dibuat bagi mengenal pasti kekuatan dan kelompangan yang boleh diambil cakna terutama dalam permunian pelaksanaannya pada masa-masa akan datang. Diharapkan agar kebersamaan dan kerjasama yang dijalinkan ini dapat diteruskan ke satu inisiatif yang lain. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan perasmian Tuan penuh makna. Majlis mengucapkan terima kasih jua. Mi bandung, sate dan juga laksa. Hidangan enak, pembuka selera. Adat resam budaya bangsa menjadi warisan sepanjang masa. Hadirin maya sekalian, marilah sama-sama kita saksikan tayangan persembahan video bagi 3 negeri yang menyertai pertandingan sempena webinar Cuti-Cuti Malaysia tahun 2021. Assalamualaikum pembuka kata. Tangan dihulur salam perkenalan. Cuti-cuti Malaysia agenda utama. Eratkan hubungan sesama insan. Kami dari SK dan Tangkak akan membawa anda semua menyaksikan keindahan tempat-tempat menarik di Johor, khasnya di daerah Tangkak. Cuti sekolah sering dinantikan. Marilah santai bersama keluarga. Dari SK dan kami paparkan cuti-cuti Malaysia destinasi kita. Jom terokai Johor, Permata Selatan, selami sejarah, nikmati keindahan. Johor Darul Takzim, sebuah negeri yang terletak di selatan semenanjung Malaysia, mempunyai 10 daerah yang kini pesat membangun, kaya dengan keindahan alam semula jadi yang menjanjikan percutian menarik untuk pelancong. Cuti-cuti Malaysia pada hari ini akan membawa anda semua menerokai tempat-tempat menarik di negeri Johor. Senja hari bermain congkak, mari bersama terokai daerah Tangkak.
Negara Tangka adalah destinasi pelancongan bertemakan mystical nature dan pelancongan eco yang bernilai tinggi di Malaysia. Penuh dengan kehijauan flora, keindahan alam semula jadi yang masih terpelihara, memukau mata yang memandang. Gunung Ledang menjadi pilihan, alam semula jadi nikmat keindahan. Gunung yang terkenal dengan legenda Puteri Gunung Ledang. Panoramanya yang indah dengan kehijauan alam semula jadi memukau mata memandang. Dengan ketinggian 1276 meter, Gunung Ledang merupakan gunung tertinggi di Johor. Deruan air terjunnya yang mengalir dari puncak Gunung Ledang amat menyejukkan dan menenangkan fikiran. Taman Hutan Legenda Gunung Ledang yang menjadi pintu masuk ke puncak gunung menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap untuk pelbagai aktiviti keluarga juga organisasi. Tangka juga terkenal dengan bandar tekstil atau syurga kain bagi penduduk tempatan. Bandar yang semakin pesat membangun dengan pelbagai aktiviti ekonomi. Jelapang padi di Sawah Ring, Teluk Rimba dan juga Pulau Penarik merupakan kawasan pelancongan eko yang menarik di Tangka. Sawah Ring merupakan kawasan peladangan berkelompok berkeluasan 270 hektar. Para pelancong boleh menikmati pemandangan sawah padi yang terbentang luas dan berlatar belakangkan keindahan Gunung Ledang. Ke anda gemakan aktiviti memancing? Bagang Research menjadi tumpuan bagi penggemar aktiviti ini. Aktiviti memancing ikan dan udang dapat dilakukan di sepanjang Sungai Muar. Bermula dari Pekan Gerisik hingga ke Pekan Udang Ulu. Bagi yang ingin tinggal lama di Tangka, jangan risau kerana di sini terdapat pelbagai penginapan yang selesa dan juga perpakitan. Antaranya Gunung Ledang Resort dan Homestay Kampung Sagit yang berhampiran dengan Gunung Ledang. Pengunjung disaji dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kebudayaan, kesenian serta cara hidup tradisional setempat. Jika anda ingin berehat dan mengisi masa cuti bersama keluarga, jangan risau kerana tempat berehat untuk seisi keluarga juga disediakan. Homestay ialah tempat penginapan dan pelancongan keluarga dan mini zoo yang terletak di Parit Padar, Jalan Kesang dalam daerah Tangka. Pelbagai aktiviti menarik dapat dilakukan di sini, antaranya memancing, berbasikal, melawat zoo mini, berenang dan menerokai kawasan homestay yang dikelilingi oleh tanaman. Anak-anak pasti teruja melihat kuda, pelanduk, landak, bukit, kucing, budok dan pelbagai lagi. Asam pedas Johor enaknya ketara. Mi bandung disaji di bulan puasa. Nasi ambeng, soto dan laksa pembuka selera. Dicuba sekali, hendaknya sentiasa. Kemana pula kita selepas ini? Jom kita pergi ke tempat makan yang best dan menarik di Tangka. Jika anda datang ke Tangka, jangan lupa singgah di DJKI dan Warung Mak Jam di Jalan Sialang berhampiran SK Ledang untuk menikmati mi bandung yang sedap. Cuba sekali, pasti nak lagi. Anda ingin merasai soto, nasi ambeng, nasi biryani serta ketan belada? Ibu Catering adalah tempatnya. Pengusaha catering yang sangat terpilih bukan sahaja di sekitar Tangka, tetapi juga di luar negeri Johor. Pelbagai sajian berasaskan masakan tradisi negeri Johor disediakan seperti nasi ambeng, soto, nasi biryani, uguk ayam, ketan belada dan pelbagai juadah yang pastinya membuka selera. Jadi, apa lagi? Jomlah kita ke sana untuk menjamu selera. Bagi penggemar masakan asam pedas,
Jom kita ke gerai Asam Pedas Power di perhentian bas tangka dan restoran di Ledang. Berbagai jenis ikan segar digunakan untuk masakan asam pedas. Antaranya ikan pari, kembung, mayong, merah, jenahak dan ikan parang. Aroma asam pedas pasti membangkitkan selera para pengunjung. Sekali cuba, pasti nak lagi. Tarian Zapin warisan budaya. Rentak dan lenggok, gemalai ditari. Kuda kepang dan gazal, kegemaran saya. Budaya Johor, indah tidak terperi. Johor memang terkenal dengan kepelbagaian seni dan budaya. Antara kesenian yang sering menjadi tumpuan adalah tarian Zapin. Tarian Zapin sering diadakan di majlis-majlis keramaian. Selain itu, kuda kepang, gazal dan juga kempling adalah aktiviti kesenian yang sering diadakan dalam majlis-majlis tertentu. Pakaian Johor juga adalah lambang kesenian dan budaya negeri ini. Baju kurung Johor ialah pakaian tradisional bagi wanita Johor. Keistimewaan baju kurung Johor boleh dilihat pada bahagian leher. Potongan lehernya bulat dan berbelah di depan menjadi keselesa dipakai. Manakala leher baju kurung dihias dengan selamat ikan belut, mata lalat dan safari. Baju kurung teluk belangga lelaki dipakai bersama dengan seluar panjang dan kain bersamping berdalam di luar atau di dalam baju. Manakala baju kurung teluk belangga perempuan dipakai dengan kain yang bersusun di sebelah kiri. Tol kahwin, itulah satu adat yang sangat unik dan masih diamalkan oleh masyarakat Johor, khususnya di Tangkak. Pihak lelaki harus menyiapkan sampul berisi wang untuk diberikan kepada setiap seorang penjaga tol untuk membolehkan pengantin lelaki duduk bersanding dengan pengantin perempuan. Sebelum itu, pengantin lelaki berarak sehingga ditahan sanak saudara pengantin perempuan. Menu pengantin nasi minyak, makan bersama sambal bilis. Bayaran tol taklah banyak, sekadar penyeri meriah majlis. Ingat ya, tol kahwin di Johor hanya sekadar penyeri majlis selain dijadikan kenangan manis untuk pengantin dan keluarga. Setelah penat berjalan, apa kata kita singgah membeli oleh-oleh untuk yang tersayang. Tangkak juga terkenal dengan produk IKS, iaitu perusahaan makanan ringan seperti bahulu, otak-otak, mi siput dan pelbagai keripik yang diusahakan oleh masyarakat desa. Jika anda penggemar bahulu, anda boleh mendapatkan kuih tradisional ini di Azu Bahulu Seri Makmur Tangkak, juga dikenali dengan Azu Bahulu Ledang. Pelbagai jenis dan cita rasa bahulu yang segar dan enak boleh diperolehi di sini. Jika anda penggemar otak-otak, di Tangkak pun ada. Otak-otak merupakan jenis makanan yang diperbuat daripada ikan. Keenakannya sungguh memikat rasa. Anda boleh dapatkan produk makanan ini di Novem Frozen Foods yang terletak di Kampung Parit Sialang Sungai Mati. Dikenali juga dengan otak-otak ledang. Pelbagai jenis otak-otak ledang yang dihasilkan seperti popia otak-otak, pepes, jejali otak-otak, burger otak-otak dan bebola otak-otak. Selain otak-otak, kita juga boleh dapatkan makanan ringan yang unik, iaitu mi siput. Mi siput kacik adalah snack makanan Johor yang terkenal di Tangkak. Syarikat ini terletak di Sawah Ring Bukit Gambi, membekalkan mi siput mentah dan goreng. Mereka juga menyediakan pakej cendera hati untuk sebarang majlis perkahwinan atau sebagainya. Mi siput sangat sesuai dimakan oleh semua peringkat umur kerana ianya tidak mengandungi bahan perisa dan juga pewarna. Anda boleh mendapatkannya di Sawah Ring Gresik. Agak-agak anda teringin tak nak mencuba? Cuba, jangan tak cuba ya. Segalanya ada di Johor. Alam semula jadi yang tenang, taman laut yang cantik, tempat bersejarah, stadium bola sepak yang canggih dan makanan tradisi yang mengenakkan. Johor terlihat garang,
namun hatinya lembut. Johor bicaranya kasar, namun masih menjaga kesantunan. Johor masyarakatnya nakal, namun disemat dengan jenaka. Johor terungkas sebagai harimau, namun lambang ketegasan, lambang keberanian, lambang keutuhan masyarakatnya. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Moga jumpa lagi. Seri Menanti adalah sebuah bandar bukit dan kawasan dun di daerah Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Ia adalah bandar kerajaan Negeri Sembilan dan menempatkan kerusi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan atau Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Yang menariknya, Seri Menanti ini terdapat sebuah istana yang diberi nama Istana Seri Menanti. Istana Diraja Seri Menanti terletak di Bandar Seri Menanti, Negeri Sembilan. Istana ini diperbuat daripada kayu belian tanpa menggunakan sebarang paku. Ianya dibina pada tahun 1902. Istana ini mempunyai ciri-ciri seni bina Minangkabau yang unik. Warna hitam bangunan ini menjadikan ianya kelihatan tersegar indah dari jauh. Bangunan setinggi 65 kaki ini mempunyai 9 tiang kayu keras dan ketinggiannya adalah 65 kaki. Berbagai motif bunga turut diukir pada kayu belian yang digunakan untuk membuat istana ini. Kini, istana yang dahulunya menjadi kediaman rasmi raja telah dijadikan muzium diraja khas. Orang ramai boleh mengunjungi pameran yang terdapat di sini. Terdapat pelbagai bahan pameran seperti senjata api, pakaian serta dokumen. Berkaitan keturunan diraja dipamerkan. Di sini juga kita disajikan dengan pelbagai info yang dibina pada setiap tempat pameran. Satu lagi tempat yang wajib dikunjungi apabila tiba di Negeri Sembilan ialah hutan Liput Ulu Bendul. Ianya terletak di daerah Kuala Pilah. Kedudukan di pinggir hutan Simpang Ansi, namun bersebelahan jalan utama iaitu di kilometer 20 Jalan Seremban, menjadikannya unik kerana boleh diakses semua jenis kenderaan. Hutan Liput ini menjadi tarikan kerana mempunyai sungai yang sesuai untuk aktiviti riadah bersama keluarga. Keindahan flora dan faunanya pasti meninggalkan kenangan yang menyeronokkan buat para pengunjung. Sungai Lingit adalah sungai di Malaysia. Ia bermula dari kaki bukit Banjaran Tinggi Wangsa. Ia bermula dari kawasan yang dikenali pantai di kaki bukit di Kampung Jerlang. Sungai Linggi juga dikenali sebagai Sungai Batam Penar,
bermula dari Ampangan hingga Kampung Jelang di pantai. Menurut sumber lisan dahulu kala, Sungai Lingjayai boleh dimudik sejauh ke pantai. Kapal-kapal kecil boleh berlayar sejauh ke pendalaman lembah Sungai Linggi. Mengikut sejarah awal sekitar abad ke-16 Masihi, Sungai Linggi menjadi laluan perdagangan utama antara Melaka dan Sungai Hujung. Panjang sungai ini dianggarkan 83.5 km bermula dari kawasan berbukit di Kampung Jelang hingga ke Kuala Linggi. Sungai Linggi juga boleh dikatakan cukup sinonim dengan udang galah atau nama jolokannya sesempit biru dan pelbagai spesies ikan sungai termasuk senangit, semilang dan sedut. Bagi kaki pancing di negeri ini, sungai ini antara tempat terbaik untuk mereka menikmati serpit biru tidak mengira masa. Menariknya, pengunjung boleh melihat lebih dekat pemandangan cahaya di gunung-gunung dan atau sekelip-kelip di sepanjang sungai ini pada waktu malam. Kompleks Sejarah Pengkalan Kempas. Kompleks Sejarah Pengkalan Kempas terletak di Pekan Pengkalan Kempas, Port Dickson. Terdapat sebuah makam tua serta batu bersurat dan beberapa kepingan batu bersurat dan beberapa kepingan batu tua yang dipercayai bekas peninggalan orang dahulu kala. Makam tua ini juga dikenali sebagai keramat Sungai Kudang. Pada masa dahulu, Pengkalan Kempas merupakan sebuah pelabuhan kecil yang menjadi tempat perhentian kapal-kapal dan perahu. Dikatakan juga makam yang terdapat di situ adalah makam seorang syekh yang dianggap wali. Terdapat batu-batu megalit di sekitar kawasan tersebut. Batu-batu megalit ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan ianya telah dijaga oleh Lembaga Museum Negeri Sembilan atau LMNS. Tapak megalit ini telah didaftarkan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 oleh Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Terdapat beberapa makam lama ulama terkenal di Negeri Sembilan awal abad ke-20 Masihi. Di dalam kawasan masjid ini terdapat dua pucuk meriam yang menandakan bahawa masjid ini pernah menjadi tempat penting masyarakat di sini. Sekitar 100 meter di belakang masjid ini terdapat sebuah lagi kawasan pemakaman. Antara makam yang agak menonjol adalah makam Syekh Jamaluddin, bapa kepada Syekh Muhammad Said.
berperang. Syarat muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-puan datang. Orang Melaka sedia menanti. Hai, jom bersama kami jelajah destinasi menarik yang terdapat di Melaka dalam cuti-cuti Malaysia. Hai kawan-kawan, korang nak tahu tak? Negeri Melaka merupakan negeri yang sangat terkenal dengan sejarahnya. Negeri Melaka terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia. Negeri Melaka juga bersepadan dengan negeri Johor dan negeri Sembilan. Kawan-kawan, nampak tak bangunan di belakang saya? Bangunan ini dikenali sebagai bangunan merah ataupun bangunan State House. Ia dibina sebagai penginapan Gubernur dan timbalan Gubernur Belanda. Hai kawan-kawan, sekarang kita berada di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Memorial Kemerdekaan ini terletak berhadapan dengan Dataran Pahlawan. Bangunan ini dibina pada tahun 1911 dan dikenali sebagai Kelab Melaka. Setelah merdeka, kelab ini dibuka kepada orang ramai. Pada 31 Ogos 1985, bangunan ini dijadikan memorial yang memuatkan segala dokumen tentang kemerdekaan. Jika kawan-kawan ingin tahu tentang sejarah awal kemerdekaan, datanglah ke sini. Kawan-kawan, inilah dia Kota Formosa. Kota ini telah dibina oleh pihak Portugis pada tahun 1511. Ia dibina untuk menghalang ancaman musuh. Namun begitu, Kota Formosa ini hanya tinggal pintu gerbang sahaja. Kawan-kawan, cuba lihat ini. Rasa seperti kita pada zaman Hang Tuah lah. Kalau kawan-kawan nak tahu, inilah dia replika Istana Melaka. Pada zaman dahulu, Istana Melaka terletak di Bukit St. Paul. Replika istana ini dibina semula berdasarkan catatan sejarah Melayu. Ia menggambarkan keunikan seni bina Istana Melayu di zaman Sultan Mansur Shah. Museum Samudera. Di dalam museum ini terdapat beberapa pameran seperti lukisan, peta lama, model kapal dan artefak berkaitan maritim dan perdagangan di Melaka. Ingin melihat bandar Melaka tanpa trafik jam? Anda boleh menaiki bot yang terdapat di Melaka di Beku sama ada pada waktu siang atau pada waktu malam. Sambil bot anda menyusuri sungai, anda akan dapat melihat keindahan bandar Melaka seperti bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda, musim air, kubu, kampung moten, replika kapal lama dan banyak. Kawan-kawan, saya ingin kongsikan satu lagi tempat yang ada di Melaka, iaitu Zoo Melaka. Zoo Melaka merupakan zoo kedua terbesar di Malaysia selepas zoo negara. Di sini terdapat lebih dari 214 spesies haiwan yang ditemui di Asia Tenggara dan Afrika secara semula jadi.
Zoo Melaka juga menganjurkan safari malam pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Di dalam zoo ini juga terdapat satu lagi tarikan baharu, iaitu Dinosaur Encounter. Ia mempamerkan replika dinosaur yang hidup pada zaman dahulu. Sekarang, saya berada di Taman Mini Malaysia yang merupakan sebuah taman tema di Aikro, Melaka. Taman ini mempamerkan rumah-rumah tradisional dari 13 buah negeri di Malaysia dan dilengkapi dengan pelbagai barangan seni dan kraftangan yang menggambarkan budaya setiap negeri. Taman Rama-Rama atau The Butterfly Park telah dibuka pada 1 Februari 1961. Taman ini sebagai tempat perlindungan pembiakan banyak spesies rama-rama dan reptilia. Menariknya, kehadiran anda ke taman ini akan disambut oleh 2 ekor burung kakak tua yang petah bercakap. Selain rama-rama, terdapat juga beberapa spesies reptilia lain seperti buaya, ular dan pelbagai spesies burung dari luar negara. Okey semua penonton, sekarang saya berada di Taman Buaya. Taman Buaya dan Rekreasi Melaka yang terletak di air keruh. Merupakan taman buaya yang paling besar di Malaysia. Kawan-kawan akan dapat melihat lebih 100 spesies buaya yang terdapat di dalam taman ini. Taman ini juga terdapat rekaan miniatur bangunan-bangunan di Malaysia seperti Eva Musa Melaka, Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembar Petronas dan banyak lagi. Jika pernah berjalan, apa kata kita sejukkan badan di Taman Tema Air Melaka Wonderland yang terdapat di sini. Kawan-kawan pasti suka kan? Kami juga ingin memperkenalkan makanan dan minuman paling viral di Melaka. Antaranya ialah cendol kampung Hindu. Anda bolehlah merasai cendol yang cukup terkenal di Bandaraya Melaka ini sambil menikmati pemandangan sungai yang cantik. Coconut shake di Batu Belanda Melaka merupakan kedai coconut shake terbaik di Melaka. Pria antarabangsa di Bungan, sebuah kedai yang menjual kuih kriak gula Melaka yang terletak berhampiran dengan pantai Klebang. Negeri Melaka sememangnya terkenal dengan asam pedas selain daripada tempat-tempat bersejarah. Tidak sah jika anda ke Melaka tanpa mencuba makanan yang popular, iaitu asam pedas klepot Melaka. Kawan-kawan, seronok tak jelajah Melaka? Mestilah seronok kan? Keunikan yang ada di negeri Melaka menyebabkan Melaka menjadi salah satu negeri popular yang gemar dikunjungi pelancong. Sama ada dalam negara maupun dari luar negara. Kami warga Melaka amat mengalu-alukan anda untuk merasai kenikmatan ketika berada di negeri Melaka. Melaka negeri penuh budaya, khazanah bangsa tidak terkira. Sejarah Melaka, kebanggaan negara, warisan dunia sama dijaga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tahniah dan syabas kepada 3 buah sekolah yang menyertai pertandingan video. Seterusnya, kita saksikan pula tayangan ulasan video oleh 3 orang moderator cilik yang mengambil bahagian. Dipersilakan.
Info menarik sudah dipaparkan, jadi tatapan penuh bermakna. Dengarkan pula bahagian ulasan untuk penilaian hakim bijaksana. Yang dihormati warga Maya dan para hakim yang bijak bestari, izinkan saya menyampaikan ulasan video bertajuk Cuti-Cuti Malaysia. Indahnya Johor, permata selatan destinasi kita. Daerah Tangkak, lokasi persinggahan istimewa. Warga Maya sekalian, berdasarkan paparan keseluruhan, saya menegaskan bahawa video bertajuk Cuti-Cuti Malaysia adalah amat menarik dan memberikan maklumat yang jelas kepada para penonton yang ingin berkunjung ke daerah Tangkak. Mesej yang ingin disampaikan kepada para penonton adalah lebih kepada alam semula jadi yang menerangkan tentang keindahan, kehijauan dan rasa nyaman yang melatari alam. Pelbagai lokasi yang menjadi tumpuan para pelancong di daerah Tangkak mampu merehatkan minda dan memberi ketenangan jiwa kepada para pengunjung. Rancanglah percutian anda bersama keluarga pada hujung minggu dan cuti sekolah dengan mengunjungi tempat-tempat di Johor, khususnya daerah Tangkak. Pengunjung juga boleh menerokai keindahan alam semula jadi di Gunung Ledang yang belum tercemar lagi. Kedinginan dan kejenihan air terjun yang mengalir dari puncak gunung menyejukkan mata memandang. Kedatangan pengunjung pastinya tidak mengecewakan kerana pelbagai prasarana dan kemudahan awam terdapat di daerah Tangkak. Mewah dengan aneka makanan istimewa dan pelbagai resepi masakan yang lazat dapat dinikmati oleh para pengunjung. Banyak warung, gerai, restoran, food truck yang boleh didapati di mana-mana sahaja. Pelbagai menu makanan masakan dan cita rasa barat yang lazat, sedap dan berkhasiat menanti para pengunjung yang hadir. Selain itu, oleh-oleh kenangan untuk yang tersayang juga boleh didapati di daerah ini. Warga Maya yang disantuni, para pengunjung juga boleh menyaksikan pelbagai pertunjukan kebudayaan yang menarik dan unik, terutama ketika majlis keramaian. Dianjurkan oleh Badan Pelancongan dan Swasta. Berdasarkan pengumuman Gelembung Pelancongan untuk Keluarga Malaysia yang dibuka dengan pematuhan SOP khusus, wajarlah destinasi pelancongan negeri Johor, khususnya daerah Tangkak yang terpapar dalam video menjadi pilihan para pengunjung tempatan dari dalam dan luar negara. Secara kesimpulannya, semestinya Tangkak destinasi utama dan istimewa untuk semua pelancong yang datang ke negeri Johor. InsyaAllah anda pasti tertawan dan berpuas hati. Terima kasih. Hukum adat senantiasa terjaga. Penjaga gagah kalak an badang. Dari buapak datang lombaga, dari luar datang undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Negeri Sembilan ialah sebuah negeri di Malaysia yang terletak di pantai barat semenanjung Malaysia dan bersempadankan Selangor di sebelah utara, Pahang di sebelah timur, Johor di sebelah tenggara dan Melaka di sebelah selatan. Ibu negerinya ialah Seremban. Bandar Diraja Seri Melanti yang terletak di dalam daerah Kuala Pilah di tengah-tengah negeri. Masyarakat Negeri Sembilan merupakan perantau asal Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia dan telah tiba sejak abad ke-14.
Kemudian, masyarakat yang bermukim pada 9 negeri seperti Johor, Jelebu, Klang, Sungai Ujung, Naning, Rombau, Jelai, Segamat dan Pasir Besar membentuk persekutuan yang disebut lembaga dan dinamakan Negeri Sembilan. Selanjutnya, sebagai penyatuan masyarakat, maka diangkatlah seorang raja yang pada awalnya mereka minta dari Yang di-Pertuan Pagaruyung. Nama Negeri Sembilan dipercayai diperoleh daripada 9 kawasan pertempatan atau nagari yang didiami oleh perantau Minangkabau. Kini dikenali sebagai Luak. 9 luak tersebut ialah Segamat, sebahagian kawasan kini di Johor. Naning kini menjadi sebahagian dari Melaka. Rembau, Sungai Ujung, sebahagian kawasan kini memasuki negeri Selangor. Johor, Jelebu, Ulu Pahang, sebahagian kawasan kini di Pahang. Jelai, sebahagian kawasan kini di Pahang. Dan Kelang, sebahagian kawasan kini di Selangor. Saiz Negeri Sembilan kini lebih kecil berbanding saiz asal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mempunyai adat, kebudayaan, sejarah, tradisi dan sistem politiknya yang agak unik. Peribahasa biar mati anak, jangan mati adat telah menjadi pegangan hidup rakyat yang berketurunan Minangkabau. Adat perpatih telah wujud di tanah Melayu sejak kurun ke-14, kekal menjadi adat yang unik di Negeri Sembilan sehingga kini. Ia amat jelas diterangkan dalam perbahagian harta pusaka, gelaran dan juga suku yang memihak kepada kaum wanita. Menurut sejarah, rombongan awal yang datang terdiri daripada kaum lelaki. Tetapi susur galur keturunan seseorang itu ialah mengikut perut, iaitu tertakluk kepada suku ibunya. Melalui pertalian ini jugalah masyarakat Negeri Sembilan terpecah kepada 12 kumpulan yang dikenali dengan nama suku. Adat perpatih di Negeri Sembilan, keunikannya adat ialah berdasarkan kepada sumber adat tersebut dan sistem nasab ibu yang diamalkan oleh masyarakatnya. Sistem ini tidak terdapat di negeri-negeri lain di Malaysia. Disebabkan itu, ia merupakan peraturan atau undang-undang dalam masyarakat orang Melayu di Negeri Sembilan dan kata-kata yang diungkap dalam adat perpatih iaitu perpatah pertitih mempunyai nilai-nilai kesenian yang tinggi. Bila hidup nak selamat, kepentingan orang sama diingat, penderitaan orang sama dilihat, pantunan susah, tunjukan minat, semoga Allah memberikan rahmat. Maksudnya, supaya bersifat positif dan sentiasa mahu bantu orang yang memerlukan pertolongan. Bantuan perlulah ikhlas. Adat perpatih yang diwarisi masih dipertahankan oleh masyarakat Negeri Sembilan kerana adat itu boleh menerima perubahan semasa ke semasa. Ini boleh dilihat daripada segi politik di mana sistem yang Tuan Besar dan Datuk-Datuk Undang masih meneruskan kelangsungan tanpa digugat termasuklah institusi Datuk, lembaga dan buapa-buapa. Daripada aspek sosial, ia masih bercirikan hidup kekeluargaan seperti budaya bekerjasama, bermuafakat, saling hormat menghormati dan semangat kejiranan. Selain itu, upacara nikah, kahwin, kenduri dan sebagainya masih mempunyai ciri-ciri tradisi yang unik. Masyarakat Melayu Negeri Sembilan dikelaskan mengikut nenek moyang mereka. Pengkelasan ini dikenali sebagai suku. Suku dalam pengertian adat ialah anggota masyarakat yang terbentuk daripada kelompok keturunan yang daripada sebelah ibunya. Dalam konteks masyarakat adat perpatih terdapat 12 suku iaitu Peduanda, Patu Hampar, Mungkal, Sri Lemak, Payakumbuh, Striga Nenek, Sri Melenggang, Batu Belang, Tanah Datar,
Anak Aceh, Anak Melaka dan Tiga Batu. Seseorang yang membuat tafsiran mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam adat sehubungan dengan ungkapan biar mati anak, jangan mati adat. Ini hanya melihat dari sudut kategori yang keempat di atas sahaja. Perpatah biar mati anak, jangan mati adat yang menjadi prinsip asas sistem hidup bermasyarakat dalam adat perpatih ini sering disalah tafsir bukan sahaja orang biasa tetapi juga pemimpin-pemimpin Melayu. Semua ini berlaku adalah disebabkan mereka kurang memahami maksud sebenarnya yang dikatakan mengenai adat tersebut. Sekian daripada saya, Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Firdaus, Negeri Sembilan, negeri yang beradat. Assalamualaikum kawan-kawan. Macam mana? Teruja tak? Atau rasa tak sabar nak bercuti di Melaka? Jika kawan-kawan berkesempatan cuti sekolah nanti, bolehlah ajak ibu bapa kawan-kawan untuk bercuti ke negeri kami. Melawat Melaka ibarat melawat di Malaysia. Mana taknya? Semua ada di sini. Dari tempat bersejarah ke makanan yang sedap, aktiviti sukan ekstrim hinggalah ke pemandangan pantai yang cantik. Semua ada di Melaka. Tak rugi percutian kalian nanti. Jika kawan-kawan nak tahu, saya dan rakan-rakan yang lain berasa sangat gembira kerana telah diberi tanggungjawab untuk sertai program cuti-cuti Malaysia ini. Kami juga merasakan cabaran ketika membuat penggambaran pada musim pandemik COVID-19. Alhamdulillah, berkat tunjuk ajar guru-guru, kami berjaya mempromosikan negeri kami. Kawan-kawan, sekarang negara kita berada dalam fasa endemik COVID-19. Pintu sempadan negeri juga telah dibuka. Pihak Kerajaan Negeri Melaka amat mengalu-alukan kedatangan para pelancong ke negeri kami. Tetapi, kawan-kawan perlu ingat SOP. Jangan dilupakan. Bercuti juga. Keselamatan diri juga harus dijaga. Akhir kata daripada saya, marilah melancong ke negeri kami. Pelbagai memori indah yang bagi kalian cipta nanti. Sebelum saya akhiri rumusan ini, terimalah pantun daripada saya. Dari Rumbia ke Kota Laksmana, nampak secepi memintal tali. Negeri Melaka, warisan dunia, rugi tak bersuti ke negeri kami. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada moderator cilik yang telah membuat ulasan video negeri masing-masing. Bersarang rendah si burung buran, membuat sarang dengan jerami. Kita jelaskan pelbagai tafsiran dengan mengumumkan keputusan rasmi. Hadirin yang dimuliakan, kini tibalah masa yang dinanti-nanti iaitu pengumuman keputusan rasmi pertandingan bagi acara-acara yang telah dinilai pada 23 Oktober 2021 yang lalu. Kita saksikan. Ya, kita cakap, ya.
Berikut diumumkan keputusan pemenang pertandingan video dan moderator cilik terbaik sempena webinar Cuti-Cuti Malaysia tahun 2021. Pertandingan persembahan video terbaik. Tempat ketiga, Sekolah Kebangsaan Ledang, Tangkak Johor. Naib Johan, Sekolah Kebangsaan Cendera, Yasin Melaka. Dan Johan, Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Protection Negeri Sembilan. Seterusnya, keputusan pertandingan moderator cilik terbaik. Tempat ketiga, Sekolah Kebangsaan Cendera, Yasin Melaka. Naib Johan, Sekolah Kebangsaan Ledang, Tangkak Johor. Dan Johan, Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Protection Negeri Sembilan. Syabas dan tahniah diucapkan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pemenang pertandingan webinar Cuti-Cuti Malaysia tahun 2021. Acara kita bertukar rentak, majlis juga berubah corak. Hadirin Maria sekalian, kita telah pun menjelajah tempat-tempat percutian dan mengenali budaya serta adat resam secara maya menerusi video Cuti-Cuti Malaysia yang telah dipersembahkan. Untuk itu, sebagai persediaan sebelum pergi bercuti, marilah sama-sama kita mendengar penerangan mengenai SOP pelancongan oleh Tuan Haji Zainuddin bin Haji Sahir, Ahli Jawatankuasa Majlis Kebudayaan Daerah Tangkak dan Unit Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Daerah Tangkak selaku panel jemputan webinar pada petang ini. Majlis mempersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan tangkap perkasa, salam galvanizing transformation dan salam GT5 dan juga salam seni tangkap berbudaya. Yang berusaha Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkak. Yang berusaha Cikgu Hajah Rupiah binti Muhammad, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak, dan juga kepada pejabat daerah Tangkak, Unit Pelancongan Majlis Daerah Tangkak. Yang berusaha Cikgu Hajah Siti Sularmi binti Muhammad Zubir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ledang Tangkak. Yang berusaha Cikgu Muhammad Izzuddin bin Muhammad Shah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Negeri Sembilan, dan Cikgu Saidi bin Sulaiman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cenderas Melaka. Yang dihormati penolong PPD Pembangunan Bakat Murid dan Sumber Teknologi Pengajaran PPD Tangkak, Encik Khairul Nizam bin Hasan, yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Ledang, guru-guru penolong kanan, para hakim yang bijak bistari, ahli jawatan kuasa program webinar Cuti-Cuti Malaysia bersama 3 buah negeri di Malaysia, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Guru-guru, para peserta pertandingan video dan moderator cilik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian yang mengikuti webinar ini menerusi aplikasi Google Meet dan YouTube Live. Alhamdulillah, kita berada dalam satu program Cuti-Cuti Malaysia yang dengan kerjasama 3 buah negeri, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Program-program Cuti-Cuti Malaysia berlangsung di semua negeri-negeri gabungan, iaitu Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, termasuklah program-program pelancongan Cuti-Cuti Malaysia dan juga program agroturism dan sebagainya. Di peringkat daerah Tangkak ini, saya selaku ahli jawatankuasa Majlis Kebudayaan Daerah Tangkak ingin
memberi tahu bahawa program-program yang akan diadakan sepanjang penghujung tahun ini sebaik sahaja PKP telah ditamatkan, maka di antara program-program yang akan dirancang ialah program silang budaya yang meliputi 3 buah negeri, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dan juga akan diadakan pertandingan seni khat peringkat daerah tangkak tahun 2021 ini kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Acara seterusnya, pertandingan mencipta logo Majlis Kebudayaan Daerah Tangkak. Majlis Kebudayaan Daerah Tangkak telah diluluskan baru-baru ini. Sebelum ini, Majlis Kebudayaan Tangkak diberi nama Persatuan Kebudayaan Daerah Tangkak. Acara seterusnya iaitu pertandingan penulisan dan deklamasi sajak peringkat daerah Tangkak tahun 2021. Seterusnya, pada penghujung tahun, yakni bulan November dan Disember, iaitu pertandingan nyanyian solo keroncong peringkat daerah Tangkak dan juga disusuli program melestari jejari pengkarya seni daerah Tangkak tahun 2021. Dan akhir sekali, Bengkel Teater Puteri Gunung Ledang tahun 2021 yang akan diadakan pada Disember 2021. Memandangkan kita masih lagi perlu mematuhi SOP sepanjang program-program kita, negara kita belum bebas sepenuhnya daripada pandemik COVID-19, maka langkah-langkah keselamatan perlu diambil. Yang perlu diambil iaitu yang pertama, pastikan bahawa kita semua telah pun mendapat suntikan lengkap 2 dos vaksin dan matang 14 hari bagi pengunjung dan juga tempat yang dilawati. Maksudnya pekerja-pekerja dan juga pemilik-pemilik premis, termasuk di tempat-tempat pusat pelancongan, di chalet-chalet, hotel dan sebagainya. Yang kedua, status MySejahtera hendaklah rendah risiko atau tiada hubung rapat dengan pesakit COVID sahaja dibenarkan masuk melawat ke tempat-tempat pelancongan. Jika anda didapati tidak sihat, kurang sihat dan bergejala, maka hindarilah daripada melawat ke tempat-tempat pelancongan untuk menjaga keselamatan diri masing-masing dan tidak merisikokan orang lain. Yang ketiga, buat ujian RTK sebelum menginap atau melawat ke tempat-tempat pelancongan. Yang keempat, pakai pelitup muka face mask. Digalakkan memakai pelitup muka double ataupun 2 lapis. Yang kelima, jaga dan patuhi ketetapan-ketetapan SOP yang lain seperti penjarakan fizikal dan lain-lain. Yang keenam, selalu mengamalkan cuci tangan dan menggunakan cecair pencuci tangan ataupun hand sanitizer. Yang ketujuh, pihak hotel mestilah menyediakan satu bilik khas ataupun bukan saja hotel, bahkan premis, tempat-tempat pelancongan dan sebagainya hendaklah menyediakan satu bilik khas jika terdapat pelawat-pelawat yang didapati positif COVID. Paling utama ialah walaupun telah digariskan SOP untuk pelancongan dan sebagainya, boleh juga rujuk
perangan-perangan lebih lanjut dengan MKN melalui portal yang telah disediakan. Dan yang paling utama, kita jaga diri kita, jaga penjarakan dan juga memakai pelitup muka di tempat-tempat awam ataupun di tempat-tempat yang sesak. Jadi itulah di antara langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan setiap daripada kita apabila kita melawat ataupun melancong ataupun dalam program cuti-cuti Malaysia bersama 3 buah negeri, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Diharapkan dengan sedikit perangan ini dapatlah ianya dijadikan panduan dan rujukan dan untuk dipraktikkan di kalangan kita sesama kita. Semoga pelancongan kita adalah pelancongan yang selamat, aman dan semua dalam keadaan terpelihara, terhindar daripada jangkitan. Dan diharapkan dengan penerangan ini dapatlah ia memberi panduan yang berguna kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi penerangan jelas mengenai SOP pelancongan yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Zainuddin bin Haji Syahir. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Sedikit perkongsian berkaitan SPL KPM. Untuk makluman para penonton webinar pada hari ini, link kehadiran telah disediakan oleh pihak penganjur. Tuan-puan boleh melengkapkan link kehadiran yang menyemak e-sijil pada email masing-masing. Bagi mendapatkan mata kredit dalam modul individu SPL KPM, tuan-puan diminta key in maklumat webinar dalam e-pembelajaran dan hantar soft copy e-sijil kepada Setiausaha Ladap Sekolah bagi tujuan pengesahan. Semoga dipermudah urusan tuan-puan. Bersyukur kini kami panjatkan program webinar telah disempurnakan. Ucapan terima kasih kami hulurkan, sekalung tahniah kami ucapkan. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Hadirin yang dimuliakan, dengan berakhirnya penerangan SOP pelancongan sebentar tadi, maka berlabuhlah tirai webinar Cuti-Cuti Malaysia tahun 2021. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan yang berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Tangkak, Daerah Jasin dan Daerah Port Dickson Negeri Sembilan, penolong PPD Pendidikan, Jabat Pendidikan Daerah Tangkak, pengetua dan guru-guru besar, guru-guru penolong kanan, ahli jawatan kuasa program webinar Cuti-Cuti Malaysia, guru-guru, ibu bapa, murid-murid tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang sama-sama menjayakan program Maya kami ini. Sekali lagi susunan kemaafan dipohon andainya tersilap kata, terpincang bicara, terkasar bahasa sepanjang program ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Puan Rofiah, Cik Saidi, Cik Mak Izzuddin. Terima kasih. Nanti kita jumpa. Sama-sama. Tahniah semua. Tahniah semua. Terima kasih. Nanti kita nak ambil gambar. Cik Mak Izzuddin dengan Cik Saidi buat program. InsyaAllah. Tak apa. Kita akan ajak. Tahniah ambil gambar. 29 bulan Terima kasih sekali. Sama-sama. Tahniah saya. Ni je.
Okey, dia Encik dah bawa Cik Api bawa bersama Cik Api ditunggu. Pegawai Cepat ini. informatik dan Okey. Kejap. Sentiasa diurus.